إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita ngajar tafsir. Cuma tafsir baru ni berapa kali tak ingat. Namun telajar. Siapa mana ayat mana? Okey. Kita mula ayat 13 dah. Hak mula-mula tu baca dah tu. Hak yang kedua tu tak pasti baca tak baca. Kita baca lah. Start ayat 13 dah. Surah Yasin. Surah Yasin ayat 13. Cuma jangan amu ngajar tafsir, amu baca, kamu dah ikut. Dah kamu dah ikut baca cuma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Semoga ayat 13 hingga ayat yang ke-27 surah Yasin. Dalam ayat yang ke-13, bermula ayat yang ke-13, Allah membuat perbandingan contoh kepada kita tentang umat yang tidak beriman, tidak menerima dakwah seruan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi cerita ni nya iktibar pengajaran kepada penduduk Mekah yang mana mereka ni mendustai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan buatlah perbandingan kepada mereka satu contoh iaitu contoh ashabal qaryah, penduduk sebuah negeri. Qaryah dalam bahasa Arab ni negeri pun boleh, kampung pun boleh lah. Tempat kita dipanggil ahli qaryah. Ahli qaryah ni kalau kawasan perumahan, masjid, ahli qaryah tu dipanggil ahli qaryah dah. Jadi ashabul qaryah di sini penduduk negeri dah, bukan penduduk kampung, negeri dah. Seperti firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan turunkan keberkatan daripada langit. Jadi ashabul qaryah di sini ialah penduduk negeri. Cuma soalannya negeri mana ni? Dah. Oh pastinya negeri Kelantan tu bukanlah. Dah. Qaryah mana? Negeri mana dah? Hak masyhur dalam tafsirnya negeri Antakiyah. Antakiyah dah. Hak masyhur dalam tafsir lah. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dia sebut-sebut, kemudian dia komen lah. Dia kata sebenarnya bukan negeri Antakiyah. Alasan dia banyak lah alasan dia dah. Sebab Antakiyah ni kalau nak kira, Antakiyah ni sebuah negara, sebuah negeri yang mana penduduk dia semua sekali beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Dan tidak ada dalam sejarah negeri Antakiyah ni dihancurkan. Sebab itulah ashabul qaryah di sini bukannya Antakiyah. Jadi disebut-sebut oleh ahli tafsir dah lah. Iz ja'ahal mursalun, ketika mana negeri tersebut didatangi oleh rasul-rasul. Al-mursalun maksudnya rasul-rasul.
Allah utuskan kepada mereka 3 orang rasul dan seorang lelaki yang beriman dah. Tapi walaupun 4 orang ni mari, mereka tetap juga tidak beriman. Akhir sekali dihancurkan, dimusnahkan negara mereka dah. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ketika mana kami utuskan kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustai kedua-duanya. Siapa dia rasul? Siapa dia rasul? Manhumur rusul. Dan siapa dia rasul? Dalam tafsir hak masyhurnya tafsirnya sebut Rasul di sini ialah utusan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa atau utusan dia 3 orang, tapi akhirnya mereka tidak beriman. Ni kebanyakan tafsir sebut gitulah. Tapi Ibnu Katsir sebut Rasul di sini bukan utusan Nabi Isa. Rasul di sini adalah utusan Allah lah. Dalilnya ialah mereka kata kami tak beriman sebab kamu ni manusia. Kalau utusan Nabi Isa memang manusia dah, tak jadi kamu ni ingkar lah. Tapi hak mereka ingkar di sini ialah Rasul, ya Tuhan lantik. Kalau Tuhan lantik Rasul, mestilah di kalangan malaikat, bukannya manusia. Jadi sininya Rasul di sini ialah utusan Allah, bukan utusan orang yang dihantar oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu ngaji tafsir ni, bukan semua tafsir kita boleh pakai belaka. Dah. Tafsir hak tepatnya tafsir bil ma'thur lah, tafsir dengan ayat Quran, tafsir dengan hadis-hadis Nabi dah. Kalau tafsir dengan Israiliyat, tafsir dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis maudhu', tak boleh. Enggak banyak benar tafsir ni. Tafsir Israiliyat ni. Tempat kita kalau ngaji tafsir memang penuh dengan tafsir Israiliyat ni. Jadi Rasul di sini ialah utusan Allah, bukannya utusan Nabi Isa, tidak dah. Idza arsalna ilaihim musnaini, ketika mana kami utuskan kepada mereka penduduk negeri ini 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan kedua-dua rasul. Lalu kami kuatkan dakwah mereka dengan yang ketiga, rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Makin ramah, makin kuat dakwah mereka. Lalu mereka serentak berkata, sesungguhnya kami semua merupakan rasul pesuruh Allah kepada kamu. Inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun ni maksudnya nabi-nabi menegaskan tugasan mereka, tanggungjawab mereka dan perutusan mereka. Inna ilaikum mursalun. Inna haraf taukid dia panggil, sesungguhnya kami. Ilaikum kepada kamu, mursaluna, orang yang diutuskan oleh Allah. Okey, bila 3 orang mendakwa mereka diutuskan oleh Allah, apakah jawapan penduduk Qaryah dia, penduduk negeri ni? Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Ini jawapan mereka. Mereka menjawab, bukanlah kamu kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahman, tidaklah Allah yang Maha Pemurah menurunkan sesuatu apapun. Tak ada dah. Tuhan tak pernah turunkan apa-apa wahyu dah. In antum illa takzibun, kamu hanya berbohong sahaja dah. Tengok 3 perkara boleh royak dah. 3 perkara. Pertama, mereka kata rasul-rasul ni manusia biasa. Bukan rasul dah, manusia biasa. Kalau rasul mesti malaikat. Yang kedua, Allah tak pernah turunkan apa-apa wahyu, apa-apa kitab kepada mereka. 2. Yang ketiganya, mereka mendakwa nabi-nabi rasul ni orang yang berbohong. 3 dakwaan mereka. Okey, yang pertama, ma antum illa basyarum misluna. Inilah semua umat-umat waktu mereka tolak nabi-nabi ni, mereka mendakwa nabi ni manusia. Hatta Nabi Muhammad pun mereka mendakwa Nabi Muhammad ni manusia, sebab tu Nabi Muhammad ni bukan nabi, bukan rasul. Jadi mereka buat syarat nak jadi rasul ni mesti malaikat. Malaikat baru jadi rasul. Kalau manusia bukan rasul.
Sedekah tidak ada rasul yang Tuhan utuskan, semua manusia belaka. Dah. Bukan setakat manusia lah. Bahkan mereka jalan pasar, mereka makan makanan. Bahkan mereka ada pasangan suami isteri, ada anak-anak bini semua sekali dah. Ada anak-anak keturut zuriat. Jadi memang nabi-nabi ni manusia. Hikmah Tuhan utuskan nabi-nabi di kalangan manusia supaya mudah nak berbicara dengan mereka, nak mencontohi, nak tunjuk contoh kepada mereka. Kalau nabi ni malaikat, nabi tak makan, nabi tak minum, nabi tak tidur, nabi tak nikah. Dah, nabi tak ada anak. Dah, kalau malaikat. Tapi nabi ni manusia, ada belaka. Jadi kita boleh ikut nabi-nabi. Cara nabi berkahwin macam mana, cara nabi ni bermuamalat dengan sahabat-sahabat dia macam mana, cara nabi makan minum macam mana, nabi qada hajat macam mana. Boleh ikutlah. Jadi mereka nak nabi ni di kalangan malaikat, tak asli manusia. Ma antum illa basyarum misluna. Tempat kita balik ikut. Dia kata Rasul ni nur, cahaya dah. Nabi Muhammad ni nur, cahaya dah. Jadi i'tikad Nabi Muhammad nur, cahaya, seperti i'tikad ni lah. I'tikad orang kafir jahiliah lah. Orang kafir musyrik lah. Orang kafir musyrik tak terima Nabi Muhammad Rasul sebab Nabi Muhammad ni manusia, bukan malaikat. Pok-pok musyrik zaman sekarang dia model kata Nabi Muhammad tu cahaya. Dah. Cahaya-cahaya ni malaikat lah, bukan manusia dah. Cahaya nur ni malaikat saja. Dah. Sebab itulah kalau kita bahas berkenaan kalimah syahadah dah. Kalau orang tu kita tanya dia, percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya. Nabi Muhammad ni orang ke malaikat? Dia kata tak tahu malaikat ke orang. Tak sah syahadah dia tu. Tak sah syahadat Muhammadur Rasulullah. Sebab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni maksud dia nya, aku mengaku bahawa Muhammad mana? Muhammad mana sah? Muhammad hak lahir di Mekah ni. Bila? 1400 tahun lepas ni. Hak bawa dakwah Quran, hak dia ni ayah dia nama Abdullah, tok dia nama Abdul Muttalib, isteri dia nama Khadijah dah. Ya dia ni bangsa Arab, orang Quraisy dah. Dia ni makan minum semua sekali dah. Maksudnya terima sifat-sifat dia tu. Kalau tak terima sifat tu, dah, atau tak kenal Muhammad mana, maka tak sah syahadah seorang. Main-main. Dah. Sebab Muhammad ni isim alam. Nama khusus, nama orang dah. Bukan Muhammad mana Muhammad Rasulullah lah, bukan. Tak salah. Muhammad tu seorang Muhammad Rasulullahnya. Oh lain bukan Rasulullah, Muhammad tu seorang ya. Dah. Jadi orang kafir Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad kerana mereka menganggap Nabi Muhammad manusia. Sedangkan Nabi sendiri ngaku, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Memang aku manusia seperti kamu, tapi bezanya aku diberi wahyu. Aku terima wahyu. Itu beza dia. Okey. Sebab tu bila Tok Guru Aziz sebut Nabi Muhammad ni manusia biasa, orang pakak marah. Orang kata Nabi Muhammad tu hina Nabi. Hina Nabi. Dah. Bukan hina. Manusia Nabi Muhammad manusia biasa, bukan hina. Nabi sendiri kata, "Kul." Tuhan suruh Nabi Muhammad kata, "Kul, wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum." Aku manusia biasa seperti kamu juga. Maksudnya Nabi Muhammad ni makan, minum, tidur, letih, berkahwin, ada anak, ada isteri. Dah, buai besar, buai kecil. Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad mati. Manusia biasa. Hak bezanya yuha ilayya, diberikan wahyu pada aku. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in. Yang keduanya mereka ingkar Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Jadi mereka ingkar terhadap wahyu yang Tuhan turunkan, kitab-kitab yang Tuhan turunkan. Dan yang ketiganya mereka kata, in antum illa takzibun. Kamu hanya berbohong sahaja. Menuduh Nabi ni berbohong, Allahu Akbar. Menjatuhkan credibility lah. Sebab sifat wajib bagi Nabi Rasul-Rasul ni ialah as-sidqu kan. Sidik mana jujur dah, bercakap ni. Sidik amanah dah. Jujur, amanah ketika menyampaikan. Jadi mereka mendustakan ajaran Rasul dah. Dia gini. Dia kaedah dia nya bila dia mendustai Rasul, hakikatnya dia mendustai Allah Subhanahu Wa Taala. So, yang kedua, orang yang menghina
orang yang pelekeh, orang yang biadab terhadap Rasul ni, orang ni akan terima balasan dunia lagi. Ada. Kalau orang itu lawan biadab terhadap Rasul, dia akan terima balasan dunia lagi. Okey, bila kaum ni mendosai Rasul, dia tak terima dakwah Rasul, apakah jawapan nabi-nabi dah? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Ini jawapan mereka dah. Mereka Rasul-Rasul menjawab, rabbuna, demi Tuhan dah, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami betul-betul pesuruh Allah kepada kamu dah. Rabbuna ya'lam dah, demi Allah, dia mengetahui bahawasanya kami ni pesuruh Allah kepada kamu dah. Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun ni dipanggil jawab apa dah. Dia jawab apa ni kena sama sendak dengan keingkaran, dengan soalan dah. Oleh kerana soalan tu teruk sangat dan tuduhan tu teruk sangat, maka jawab apa Rasul-Rasul pun tolak dengan kuat sekali dah. Pertama dia sebut Rabbuna ya'lam, qasam dah, bersumpah dengan demi Allah dah, Tuhan kami dah. Yang keduanya jumlah ismiyah, Rabbuna ya'lam dah. Yang ketiganya inna ilaikum lamursalun, jumlah tu ada lam takkid pula dah. Tiga pak apa dia takkid dalam ayat ni sebagai jawapan kepada tuhmuhan tuduhan kaum terhadap Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dah. Qalu, mereka menjawab, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami maha mengetahui, inna, bahawa sesungguhnya kami benar-benar pesuruh Allah kepada kamu dah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, bukanlah tugas kami kecuali untuk menyampaikan secara nyata. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, bukanlah tugas kami kecuali untuk menyampaikan ajaran agama kepada kamu dah. Jadi sininya kalau kita boleh ambil pengajaran lah ayat 16-17 ni. Yang pertama sekali, setiap tuduhan dah, setiap tuduhan mesti dijawab dah. Sebab tu Tuhan suruh Nabi dia berdebat dengan kaum musyrik ni, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka wahai Muhammad dengan cara yang terbaik dah. Wajadilhum billati hiya ahsan dah. Kalau orang tuduh nabi-nabi, orang tuhmah macam-macam, tiba-tiba kita senyap saja, tak kata apa, tak boleh. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita mengiyakan tuduhan mereka. Jadi nak tak nak kena jawab juga dah. Kena jawab dah. Setiap tuduhan kena jawab dah. Supaya apa? Supaya orang lain lah boleh tahu bahawasanya ni jawapan dia dah. Sama ada nak terima tak terima tu suku pasar dah. Tapi kena ada jawapan. Kena ada jawapan dah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Masih lagi dialog antara kaum ni, penduduk negeri ni dengan rasul-rasul mereka dah. Mungkin hak bercakap ni bukan semua bercakap ni dah. Pemimpin-pemimpin mereka lah, wakil-wakil mereka lah bercakapnya, bukan semua bercakap mereka dah. Jadi rasul-rasul pun jawab bagi pihak mereka pun jawab bagi ini lah. Qalu inna tatayyarna bikum, mereka berkata sesungguhnya kami mendapat kecelakaan dengan sebab kamu. Tengok, sebelum ni kami dapat mengamalkan agama, boleh sembah berhala, boleh buat upacara, boleh buat pesta-pesta, suka rela, suka hati deh, dengan gembira deh, dengan penuh apa dia kami ni boleh menuruti tu nenek kami. Tapi bila kamu mari dakwah, seolah-olah kamu mari ganggu agama kami deh. Mari ganggu upacara kami, mengganggu pesta kami dah. Sebab itulah kami mendapat kecelakaan dengan sebab dakwah yang kamu bawa dah. Kami tak nak tumpukan terhadap agama kami sepenuhnya sebab gangguan dengan dakwah kamu dah. Qalu inna tatayyarna bikum, mereka berkata sesungguhnya kami mendapat kecelakaan dengan sebab kamu. At-tatayyur ni kepercayaan orang jahiliyah dah. Orang jahiliyah ni bila ada sesuatu yang berlaku, mereka percaya tentang sial dah, sial, malang dah. Orang Melayu percaya dah. Bunyi burung hatu, rama terbang dalam rumah, dah bewok lalu ke depan, macam-macam percaya dah. Gelas pecah lah. Ada gap dia dah, gelas pecah ni. Orangnya pecah lah gelas. Nak terembah agak macam pecah.
Bubuh air panas buah sejuk pecah lah gelas ni. Kau rasa? Hak berlaku tu betul lah berlakunya. Kau rasa? Betul lah berlaku. Bukan petanda-petanda apa lah. Hanya orang kita percaya terhadap perkara sial. Jadi sebenarnya kepercayaan sial ni kepercayaan orang jahiliah dah. Jadi mereka kata kedatangan Rasul ni bawa sial pada mereka. Sedangkan Rasul nak bawa ajaran yang benar. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Demi Allah, jika sekiranya kamu tidak berhenti daripada menyeru berdakwah kepada kami, pastinya kami akan rejam kamu. Kami akan lontarkan kamu dengan batu-batu. Wala yamassannakum minna azabun alim, azab yang pedih akan sampai kepada kamu. Kamu akan disentuh oleh azab yang pedih. Ini ugut penduduk negeri terhadap rasul-rasul mereka. Pertama, mereka mendustakan rasul-rasul. Yang kedua, mereka kata rasul-rasul bawa sial. Yang ketiga, mereka ugut dengan kekerasan. Kalau kamu tak berhenti juga, kamu tak berambuh juga, kami akan seksa kamu, kami akan lontar kamu dengan batu, kami akan buatlah sesuatu lah terhadap kamu dah. Ni apa dia tindakan orang musyrik, orang kafir ni terhadap pendakwah-pendakwah, khususnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sepatutnya mereka ni terima dakwah Rasul dah. Nak tolak dengan baik, tapi tidak dah. Mereka ugut, mereka kecam dah, dan macam-macam dah. Jadi ni cara ni telah digunakan oleh umat-umat terdahulu. Cara ni jugalah digunakan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim dah. Bila orang ajak pemerintah yang zalim kembali pada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dah. Jadi mereka ni penjara ke alim ulama dah. Mereka tangkap alim ulama dah, dan mereka buat macam-macam lah. Sebab itulah ni sebenarnya sikap macam ni sikap orang munafik ni. Sikap orang munafik dah. Tadi yang mulut mengajar tadi akidah tadi. Ni antara sikap orang munafik dah. Bila dia ajak pada hukum Allah, maka mereka ni benci dah, taksir dah. Bahkan mereka nak berhukum pada qawanin dah, al-wad'iyah dah, undang-undang manusia dah. Bukan setakat tu, bahkan mereka memusuhi alim ulama, al-muslihin, golongan reformasi yang nak kepada kebaikan, kepada Islam, kepada Islam ni, mereka tangkap, mereka penjara, mereka seksa dan sebagainya. Jadi ni sebenarnya sikap orang munafik dah. Kalau mu tu pemerintah yang beriman, apa mu tak terima dakwah ni? Dah. Kau rasa? Kenapa kamu benci sangat kepada alim ulamanya? Jadi ni sikap munafik dah, sikap munafik dah. Ciri-ciri orang munafik. A'mal al-munafiqin al-kufriyah. Amalan-amalan orang munafik yang menandakan mereka ni kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ugutan mereka ni sangat melampau dah, sehingga mereka mengugut, mengancam untuk merejam nabi-nabi dengan batu-batu dan akan menyeksa nabi-nabi dah. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ni sifat Rasul-Rasul ni orang berani, nabi-nabi ni orang berani. Kerana nakut-nakut aja nabi, aja rasul dah. Orang berani dah. Sebab Nabi Muhammad ni pun kana syuja'an, seorang yang berani dah. Ni Madinah bila ada berita kata orang Rom nak serang, orang musyrik nak serang, maka Nabi lah orang yang pertama keluar kepada Madinah, tengok siapa dia mari dah. Ada orang mari kedak dah. Nabi kata lam tura'u. Jangan bimbang dah. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Nabi mula-mula sekali tubik naik kuda, keluar ke Madinah, tengok apa dia berlaku dah. Nabi ni seorang yang berani dah. Jadi nabi-nabi ni walaupun ugut ancaman sangat keras sekali dah terhadap mereka, tapi mereka masih berlapis dada, mereka masih dengan keberanian mereka dah. Kalau kita kecil kepala dah takut dah, berbuah dakwah, lari-lari dah Rasul-Rasul tak lari dah. Tak lari Rasul-Rasul dah. Qalu ta'irukum ma'akum. Bahkan mereka jawab, sebenarnya kecelakaan kamu tu ada bersama-sama kamu, bukan sebab dakwah kami, tidak dah. Mulah punca kecelakaannya. Kamu tak terima dakwah kami dah. Kamu ni buat benar-benar maksiat, kamu dapat kecelakaan, bukan sebab kami, tidak dah. Qalu, Rasul-Rasul menjawab, sebenarnya ta'irukum, kecelakaan yang ada pada kamu itu ada bersama-sama kamu dah. Kecelakaan itu ada bersama-sama kamu dah. Kamu yang menjadi puncanya dah.
A'in dzukirtum, adakah kamu hanya diberi peringatan sahaja? Tiba-tiba kamu nak ancam nak bunuh kami lah, nak lontar kami dengan batu lah, tuduh kami macam-macam lah. A'in dzukirtum, adakah dengan kamu diberi peringatan sahaja kamu mengacam kami macam-macam dengan ancaman dah? Sebenarnya bal antum qaumun musrifun, kamu adalah kaum yang melampaui batas dah. Bal antum qaumun musrifun, kamu merupakan kaum yang melampaui batas dah. Itulah dialog dah, dialog iaitu rakam dah yang berlaku antara ashabul qaryah dengan rasul-rasul, 3 orang rasul-rasul yang Tuhan utuskan kepada mereka dah. Kalau kita tengok sini, jawapan dia ni negatif lah. Jawapan mereka semua negatif belaka dah. Maksudnya mereka tak terima dakwah Rasul, mereka tuduh Rasul macam-macam, mereka mendustai Rasul-Rasul, bahkan mereka mengancam Rasul-Rasul, mengugut Rasul-Rasul dengan ancaman dan azab dan macam-macam lah dah. Kemudian untuk menguatkan lagi dakwah Rasul-Rasul ni, Tuhan sebut cerita kepada kita berkenaan dengan seorang lelaki, dia seorang saja beriman dah. Rasul 3 orang, hak berimannya seorang dah. Rasul hak berdakwahnya 3 orang, hak berimannya seorang dah. Tak klik modah lah kalau kita rakyat dah. Ustaz 5 orang, hak ngajarnya murid 2 orang dah. Gaji bulan-bulan habis 2,500 3,000 sebulan habis, ngajarnya murid 2 orang 3 orang, tak padan dah. Tak padan nak kira, tak nak kira lah. Tapi sebenarnya kejayaan dakwah sebenarnya ialah bila kita sampai ke dakwah lah. Tak kira beriman tak beriman pun. Jangan jawab ni kan 2 bulan lepas kan. Bulan lepas kan jawab. Maksudnya ada rasul-rasul tak ada pengikut pun. Ada rasul seorang yang pengikut dia. Ada seorang rasul ni 2-3 orang yang pengikut dia. Jadi hak berjaya tak berjaya dakwah ni bukan masalah pengikut ramai tak ramai. Berjaya tak berjaya dakwah ni ialah apabila kita berjaya menyampaikan dakwah tersebut. Nak beriman 1,000 orang ke 2,000 orang ke, nak beriman 100 orang ke 10 orang ke, tu surah Tuhan lah tu. Kan Ustaz? Hak pentingnya kita sampai ke dakwah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah daripada hujung bandar seorang lelaki dalam keadaan berlari-lari dah. Yas'a, berlari-lari dah. Sebab tu sa'i ni antara Safa Marwah kan, berlari anak kan, tu sa'i dah, as-sa'yu dah. Dalam ayat ni Tuhan sebut rajulun dah, rajulun dah, seorang lelaki dah, bukan seorang perempuan, bukan bonda dah, rajulun dah, seorang lelaki yang penuh sifat kelakian dia dah, macam beranilah. Sebab tu dalam Quran semua Tuhan puji sahabat-sahabat Tuhan sebut rijal dah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah dah. Rijalun sadaqu ma ahadullah, Tuhan sebut rijal dah. Rijal-rijal ni maksudnya orang lelaki yang penuh sifat kelakian dia. Maknanya beraninya, tanggungjawabnya dah. Dia ni apa dia kuatnya dan sebagainya lah. Tu masuk rijal dah. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang daripada hujung bandar itu seorang lelaki. Aqsa maksudnya hujung dah, ataupun jauh dah. Sebab tu Masjidil Aqsa yang kita dengar Isra Mi'raj tu kan, Masjidil Aqsa tu sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa ni jauh daripada Masjidil Haram dah. Al-Masjidil Aqsa, masjid yang jauh dah. Jadi Aqsal Madinah pun hujung bandar jauh. Tapi walaupun hujung bandar, dia mari juga nak temu Rasul-Rasul dah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wak gapo dia mari jauh-jauh tu? Kenapa dia mari dengan hunggar lagi, berlari lagi, kenapa dah? Bersungguh-sungguh lagi. Sebab apa dah? Dia mari nak royaknya, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah kamu rasul-rasul, dakwah rasul-rasul dah. Tu hak mereka dia minta ni. Wahai kaumku, mintalah kamu ikut dakwah rasul-rasul ni dah. Ikutlah Rasul-Rasul dah. Tu yang nak ayatnya, bukan panjang nak ayat dah. Tu yang nak ayat. Mu kena ikut Rasul-Rasul dah. Mu jangan duduk gakau mereka, jangan tolak dakwah mereka dah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum yahtadun. Ikutlah orang yang tidak minta kepada kamu sebagai balasan upah dah,
sedangkan mereka orang yang mendapat petunjuk dia. Maksudnya Rasul-Rasul ni berdakwah dengan ikhlas, bukan nak ke pengaruh, bukan nak ke harta benda, bukan nak ke kekayaan, bukan nak pada kuasa, tidak dah. Mereka mari ni dalam keadaan mereka mendapat petunjuk dan mereka tak minta apa-apa bayaran daripada kamu dah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tak minta apa-apa balasan, yuran kepada kamu dan mereka tu mendapat petunjuk dah. Jadi siapa dia? Rajulun dah. Dalam tafsir dia masyhur rajulun ni Habib, nama dia ni Habib An-Najjar dah. Habib An-Najjar ni tukar kayu dah. Nama dia Habib An-Najjar, pekerjaan dia tukar kayu dah. Jadi wallahu alam lah, tu riwayat daripada Ibnu Ishaq dah. Israiliyat lah tu dah. Cerita sebenarnya wallahu alam dah. Israiliyat ni kaedah dia nya kita boleh dengar, tapi nak percaya tu jangan percaya, jangan mendustainya dah. Kecuali benda tu bercanggah dengan Quran dan hadis, maka tak boleh percaya lah. Kalau sama dengan Quran dan hadis, wajib nak percaya. Kalau tidak ada percanggahan, tidak ada persamaan, dengar saja boleh dah. Nak percaya tak boleh, nak berlawak tak boleh. Sekat tu lah. Sebab cerita-cerita hak ni cerita Israiliyat belaka dah, Habibun Najjar dah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kamu semua orang ataupun rasul yang tidak meminta pada kamu sebagai balasan dan mereka orang yang mendapat petunjuk dah. Inilah sifat pendakwah yang sebenar dah. Sifat pendakwah sebenar bukan cari kekayaan, tapi menghabis kekayaan. Tak. Macam pendakwah Kristian kan, dia habis pitih, bui makan, bui berobat, buat bangunnya lagi di lautan dah. Kemudian mereka mengajak pada agama dia dah. Itu pendakwah Kristian dah. Dia habis pitih, kemudian dia ajak orang asli lautan masuk agama dia dah. Jadi sebenarnya dakwah Islam pun gitu juga sebenarnya, lebih ratus lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pertama sekali Rasul-Rasul ni dapat petunjuk, ada ilmu lah. Sebab tu pendakwah ni nak jadi pendakwah ada ilmu saya. Kalau baca buku Fadhil Amal saja tak gerak. Maaf lah tersebut. Setakat baca buku saja, pahala duk baca-baca tu ilmu tak gerak saya. Dah. Amo penuh ngajar di surau Jemaah Tabligh lah. Jadi dia sendiri dia orang mengaku lah, ustaz dia kata kita orang ni tahu sangat kelebihan. Tapi amalan macam mana tu tepat dengan Rasulullah Nabi buat kami tak tahu dah. Ni pun kelemahan juga ni. Sepatutnya ustaz-ustaz dalam tabligh ni gambar, patutnya ajarlah. Cara solat Nabi macam mana, si wuduk Nabi macam mana. Kan Ustaz? Kena ajar, wajah Fadhil Amal saja tak gerak. Sebab Nabi dia ajar apa dia? Sahabat-sahabat Nabi ajar cara wuduk betul macam mana. Sembahyang betul macam mana. Kena. Kena ajar. Jadi sininya Tuhan sebut apa dia, rajulun ni sebut pertama sekali sifat pendakwah ni la yas'alukum ajran. Bukan mereka ni cari nak upah ke, nak kekayaan ke, tidak dah. Yang keduanya wahum muhtadun, mereka ni orang mendapat petunjuk, orang ada ilmu lah. Tu penting dah. Jadi pendakwah ni pertama sekali kena ada ilmu. Bekal pendakwah ni ada ilmu sekarang. Yang keduanya ialah dia kena ikhlas dalam berdakwah dah. Kena ikhlas dalam berdakwah dah. Bukan tak boleh ambil sagu hati kau, ilham kau tak boleh ambil, boleh ambil. Tapi jangan niat semata-mata nak ke hati. Memang ada orang nak ke hati. Kalau panggil tak wi 2000 tak pergi. Dah. Orang panggil sekali tak pergi lah. Wi 1000 ya, tak pergi lah. Dah. Tak ada harga. Dah. Nak panggil hamba, nak kecek api hamba lah. Nak kira-kira molek lah. Dah. Takik apa terbagi balik hotel 5 bintang. Dah. Makan minum lepas apa? Elang berapa? 2000 ke 2500 ke letak harga bawah. Tu bukan sifat pendakwah lah gitu. Dah. Orang nak bui cuma mana ikut dia, nak macam mana bui sudah lah. Mana ikut dia lah. Tu pendakwah dah. Kalau kita kira-kira nak piti banyak ya, sudah. Berat ah. Dah. Ni lah ni ustaz selebriti bang. Ustaz selebriti. Dah. Tak ada 3-4 ribu tak nak panggil dia. Dah. Tak ada malah tak ada nak panggil ustaz selebriti ni. Dah. Ada 2-3-4 ribu boleh panggil dia. Dah. Jadi Tuhan sebut sifat Rasul-Rasul ni ialah pertama la yas'alukum ajran, yang keduanya wahum muhtadun. Mereka ni orang ada ilmu,
Yang keduanya, mereka tidak minta apa-apa ganjaran dah. Kemudian wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ni kata-kata rajulun dah. Kata-kata rajulun ni, kata lelaki ni sebenarnya nak menggambarkan kandungan dakwah nabi-nabi tu. Maksudnya nabi-nabi mengajak kita kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi kenapa kita tak terima dakwah tauhid ni? Kenapa? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapa? Apakah sebab aku ni tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Sebenarnya dia sebut gini tuju pada kamu dia. Apa mu tak sembah Allah buat kamunya? Tapi sebut tuju ke aku. Apa aku tak sembah Tuhan buat akunya? Dia salahkan diri dia. Sepatutnya mu lah apa tak sembah Tuhan ciptakan kamu dia. Apa kamu sembah berhala, sembah tak aku apa dia? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapa aku tak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Sebab inilah dakwah rasul-rasulnya dah. Wa ilaihi turja'un, sedangkan kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kenapa kamu tak sembah Allah? Sedangkan kamu semua akan mati, akan dikembalikan kepada Allah, akan dibalah semua sekali dah. Jadi sini dituju kepada dia. Kamu ni dituju kepada kamu pula dah. Sebenarnya tuju tu kepada kamu neraka dah. Itu uslub dah. Uslub dalam berdakwah dah. Maksudnya dia nak gunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut, bukan nak kata uduh pada kaum dak dah, tapi dia tuju pada diri dia, sebenarnya nak sindir pada kaum dia sendiri dah. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridunir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidhun. Adakah patut aku mengambil Tuhan selain daripada Allah? Patutkah tidak aku mengambil Tuhan yang lain daripada Allah? Patutkah tak? Tak patut dah. Yuridunir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Kalau Allah yang Maha Pemurah nak kemudaratan terhadap diri aku, maka sedikit pun syafaat mereka tidak berguna dah. Sedikit pun tidak berguna dah. Wala yunkizun, dan mereka tidak boleh menyelamatkan aku dah. Ni sebenarnya apa yang disebut oleh rajulun ni sebenarnya nak menggambarkan akidah yang ada pada kaum dia. Ashab al-qaryah ni, penduduk negeri ni, mereka menyembah berhala, mereka menyembah makhluk, dan mereka meyakini bahawasanya makhluk berhala mereka sembah ni boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah, boleh menyelamatkan mereka daripada bala, boleh menyelamatkan mereka daripada azab neraka dan sebagainya. Jadi rajulun ni kata, "Dak, adakah patut aku mengambil Tuhan lain daripada Allah Taala? Kalau Allah nak pada timpa musibah pada aku ataupun nak azab aku, syafaat mereka kalau bagi syafaat sekalipun tidak berguna sedikit pun dah. Dan sedikit pun mereka tak boleh menyelamatkan aku dah. Nak selamatkan aku tak boleh dah." Ini akidah syafaat qahriyah dia panggil dah. Akidah syafaat qahriyah adalah puncak jadi syiriknya manusia dah. Puncak jadi syiriknya manusia kerana akidah syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah ni maksud dia puja orang alim ulama hok mati dah, wali-wali hok mati dah, dah. Orang soleh hok mati dah, mereka puja apa dia ruh-ruh semua sekali. Kerana mereka menganggap tok-tok guru ni, ahli ulama ni boleh selamatkan mereka daripada azab dah. Siapa dalam drama dia buat filem, dia buat cerita lah, buat drama dah. Buat drama Emrah Joli ni kan kalau berlakon kan dia orang baik sama dia. Dah, ada juga berlakon tak debel pada juga dah. Tapi biasanya orang baik-baik dah. Jadi satu drama tu dia buat, Emrah Joli ni pakai jubahnya, pakai serbannya, dengan kain sebar dia nya dah. Seorang je kuat berzikir dah. Ahli ibadat lah. Dah. Jadi dia duduk kapung dia tu, tiba-tiba tengah malam tu dia roh mari temu dia dah. Jadi bini dia khabar tengoklah, dia duduk kecek sorang. Sedangkan dia kecek dengan roh mari tu. Jadi roh ni mari duduk ngadu ke dia lah. Dia kata, tolonglah aku dah. Aku dari kubur ni kena azab semua sekali lah. Jadi Emrah Joli ni pun tasbih lah banyak, zikir banyak, dia pun hadiah pula mati. Esok ke dia mari pula temu. Oh, terima kasihlah kerana kamu telah selamatkan aku daripada azab gini-gini, terima kasihlah. Dah. Jadi bini dia tengoklah, guana betul laki aku kecek sorang. Dah. Jadi akhirnya bini dia anggap tu laki ni gila. Kecek sorang. Dia orang kapur pun tangkap dia lah, buh legut semua sekali dah. Ni
cerita ni dari TV ni je. Dari TV, masuk dari TV. Dah. Tok ke jaking kau pihak penapis filem tetapi. Dah. Ni ke dia ni itikad ni, itikad bahawasanya orang hidup kalau kita zikir-zikir untuk mati, kita hadir mati, orang mati akan direngeng daripada azab. Akan selamat daripada azab. Sedangkan tu sebut sini. In yuridinir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhu. Kalau Tuhan nak azab ke aku, nak mudarat kepada aku, dah, maka syafaat mereka, pertolongan mereka tak boleh nak melamatkan aku. Faham macam mana tu nak kan? Kalau kira bercanggah ayat Quran tu. Bercanggah dengan ayat Quran. Kena saya. Dia nak royaknya dalil bahawa tahlil ni boleh. Ni cerita Imam Ghazali ni. Cerita ni dalil dia. Sungguh. Kalau kita apa dia tahlil kita hadiah kepada orang mati, memang selamat orang mati pada azab kubur. Dalilnya cerita ni dalil dia dah. Tu cerita dia. Walaupun Quran sebut in yuridinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wala yukizun. Sedangkan i'tiqad syafaat qahriyah ni syirik ni. Orang yang percaya bahawasanya dah wali-wali nabi-nabi hak mati dah ni boleh selamatkan daripada azab Allah. Dah, sama ada di dunia ke di akhirat ke, maka orang ni syirik dah. Ni punca syiriknya. Syiriknya orang musyrikin sebab ni i'tiqad dah ni dah. I'tiqad mereka bahawasanya wali-wali orang soleh mereka sembah ni boleh selamatkan mereka daripada azab Allah. Sedangkan rajulun ni sebut ni akidah orang musyrik dah. Tak betul akidah ni. Dah. Inni idzal la fi dhalalil mubin. Sesungguhnya aku, kalau aku ikut akidah kamu, sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata dah. Maksudnya kalau pegang dengan akidah ni sesatlah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Akhir katanya aku telah beriman dengan Tuhan kamu, dengarlah dakwah aku semua. Dengarlah dakwah aku dah. Itulah akhir sekali dakwah apa dia rajulun ni, dakwah kepada kaum dia supaya mereka semua beriman dah. Mereka ceritanya Rasul-Rasul dan laki-laki ni akhirnya dibunuh oleh penduduk negeri dah. Bila mereka bunuh Rasul-Rasul, dia bunuh laki-laki ni, maka Allah turunkan bala bencana ke atas mereka dah. Dengan Jibril turun sekali tepik, sekali meraung saja, akhirnya pecah habis di telinga, akhirnya mati belaka dah. Itulah kisah dah. Kisah macam mana apa dia penduduk negeri yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul, bahkan mereka ni membunuh dan mengancam terhadap Rasul-Rasul dan pendakwah yang menyeru kepada agama Allah, akhirnya mereka dimusnahkan dah. Ni semua sekali kerana sikap biadab mereka, kurang hajar mereka, dan mereka apa dia menjawab mulut macam-macam lah dah. Jadi itulah balas Allah Ta'ala yang setimpah kepada kaum yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merasa sekat tu dulu, kira dakhul jannah tu sama ke datang.